Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh peluang untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-4038. Riwayat yang ke-4038 masih lagi berkenaan tentang halal upah sebagai seorang tukang bekam. Seorang tukang bekam, jika dia mengambil upah, maka upah tersebut adalah halal. Dan apa jua hadis yang menggambarkan bahawa adalah tidak elok upah daripada tukang bekam? Imam Nawawi telah memberikan jawapan pada syarah beliau yang kita telah bacakan pada pagi tadi. Riwayat 4038, baca sanad dia. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah ditanya berkenaan kasbil hajjam, pendapatan seorang tukang bekam. Fadzakara bimislih, maka hadis yang adalah lebih kurang sama, iaitu beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW dibekam oleh Abu Taibah dan Nabi menyuruh supaya Abu Taibah dibayar dengan bayaran 2 gantang daripada makanan, dan Nabi SAW telah berjumpa dengan tuan kepada Abu Taibah supaya mereka mengurangkan kadar bayaran yang mereka tetapkan ke atas hamba mereka daripada pekerjaan dan perniagaan yang dilakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna afdala ma tadawaitum bih, sesungguhnya sebaik-baik perubatan yang kamu boleh lakukan dengannya, al-hijamah, adalah berbekam. Wal kustul bahri, dan menggunakan al-kustul bahri. Al-kustul bahri ini adalah sejenis tanaman, tumbuhan. Setengah memanggilnya sebagai creep ginger, ginger, ataupun lembah batu. Diterjemahkan sebagai lembah batu, dan ada juga menterjemahkan dengan terjemahan yang lain. Maka ini adalah sejenis tanaman seolah-olah seperti seperti halia, bentuk dia, luaran dia, maka ianya dikenal sebagai lembah batu, dan ianya digunakan untuk perubatan pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Fala tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi." Maka janganlah kamu menyiksa anak-anak kamu, bayi-bayi kamu, dengan cara perubatan, memasukkan jari ke dalam kerongkong untuk menghilangkan sakit. Maka kadang-kala sebahagian cara perubatan orang Arab, mereka masukkan jari ke dalam kerongkong bayi dan anak-anak untuk menghilangkan sakit yang tertentu. Maka Nabi larang cara itu kerana ia menyiksa kanak-kanak dan bayi. 4039, baca sanad dia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Da'an Nabi SAW ghulaman lana hajjama. Nabi SAW ada memanggil salah seorang daripada hamba milik kami yang merupakan seorang tukang bekam. Fahajamahu, maka hamba kami tersebut telah membekam Nabi SAW. Fa'amara lahu, maka Nabi memerintahkan untuk diberikan kepada hamba tersebut bisa'in, dengan kadar 1 gantang, au muddaini, 1 mud ataupun 2 mud daripada makanan. Wa kallama fih, dan Nabi telah berjumpa dan berbicara dengan tuan kepada hamba ini. Fa khuffifa, lalu mereka telah mengurangkan an daribatihi, daripada ketetapan
bayaran yang telah ditetapkan. Maka ada sebahagian hamba dibenarkan untuk simpan duit, untuk bekerja dan berniaga, tetapi dia kena bayar tuan dia kadar yang tertentu, maka itu dipanggil dharibah. Maka Nabi telah minta tuan dia untuk kurangkan kadar dharibah, kadar bayaran yang telah ditetapkan, dan mereka bersetuju. 4040 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ihtajama, ada berbekam, wa atal hajjam, dan Nabi telah memberi kepada tukang bekam upahnya, wasta'ata, dan Nabi juga ada menggunakan rawatan memasukkan ubat melalui hidung. Apakah maksud ista'ata? Ai ista'mala sa'ud. Apakah itu sa'ud? Dawaun yudha'u bil anf, ubat yang dimasukkan melalui hidung. Maka Nabi pun pernah berubat dengan cara begitu. 4041 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, hajaman Nabiyya, telah membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun, seorang hamba, li Bani Bayadah, milik Banu Bayadah. Fa'atahu Nabi, maka Nabi telah membayar upah dia. Semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada masalah untuk mengambil upah, membayar upah bagi perkhidmatan berbekam. Sebab itu Nabi bayar, menunjukkan ianya adalah harus dan boleh. Wa kallama sayyidah, bahkan Nabi telah berbicara dan bercakap dengan tuan kepada hamba tersebut. Fa khaffafa anhu, maka mereka telah bersedia untuk mengurangkan daripada hamba tersebut, min daribatihi, daripada kadar bayaran tetap yang hamba tersebut perlu bayar kepada tuannya. Walau kana suhta, berkata Abdullah bin Abbas, kalaulah sekiranya pendapatan berbekam itu adalah haram, lam yu'tihi Nabi, pasti Nabi takkan bayar kepada hamba tersebut. Jelas ke jelas? Bab yang seterusnya berkenaan tentang haram menjual arak. Ada orang dia kata, okey, saya tak minum arak, tapi saya nak jual arak sebab market dia besar. Al-a'yadzubillah, hukum dia adalah haram. Haram menjual arak. Minum pun tak boleh, maka menjualnya pun tidak boleh. 4042 baca. Maka sebentar, kita tadi tak sempat nak baca pada baris yang ketiga. Maka kata Imam Nawawi, daripada hadis tentang Abu Taibah dan beberapa hamba daripada Banu Bayadah ataupun daripada Anas bin Malik punya hamba, apa yang kita belajar? Jawazu mukharajatil abdi biridahu wa ridha sayyidih. Boleh untuk melakukan perjanjian dengan hamba kalaulah hamba tersebut mempunyai kepakaran yang tertentu untuk hamba tersebut berniaga, bekerja, dan dia perlu bayar bilangan jumlah duit yang tertentu kepada tuan dia. Zaman kita dah tak ada hamba, tapi sekadar nak berkongsi permasalahan. Dan hamba ni boleh simpan duit kalaulah dia ada lebihan. Maka tapi dengan syarat hamba tu setuju dan tuannya pun bersetuju. Terus riwayat seterusnya, maka apa daripada Abu Sa'id, dah baca dah sanad dia? Baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW yakhtubu bil Madinah, menyampaikan khutbah di Madinah. Maka baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai orang ramai, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'arridu diterjemahkan sebagai membenci. Yu'arridu diterjemahkan sebagai ta'rid, memberi isyarat. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci ataupun Allah SWT ada memberi isyarat berkenaan tentang arak. Wala'alla Allah sayunzilu fihi amra, dan pasti Allah akan menurun fiha berkenaan tentang arak, amra, perintah pengharaman. Maka sebelum turunnya perintah pengharaman tersebut, maka Nabi bersabda, faman kana indahu minha syai'un, maka sesiapa di sisinya, di miliknya, pada miliknya masih lagi mempunyai arak, sebab arak di awal Islam adalah dibenarkan, maka falyabi'hu, maka Nabi suruh dijual sebelum turunnya pengharaman arak, wal yantafi' bih, dan dia boleh ambil manfaat selagi mana belum turun pengharaman arak ketika itu. Qala, berkata perawi, fama labithna illa yasira,
maka kami tidaklah menunggu nama sehingga Nabi SAW telah bersabda, Innallaha ta'ala harramal khamra, sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak. Faman adrakathu hadhil ayah, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya ayat ini tentang pengharaman arak, wa indahu minhu syai'un, dalam keadaan dia masih memiliki daripada arak sesuatu, fala yashrab, maka dia tidak boleh minum jelas. Tetapi sabda Nabi, wala yabi, dan dia jual pun tak boleh. Dia jual arak pun tak boleh. Dan Nabi berkata perawi, fastaqbalan nasu, maka pergilah orang ramai, bima kana indahum minha, dengan apa yang mereka ada daripada arak bersama dengan mereka, fi tariqil Madinah, menuju ke jalan raya di Madinah, fasafakuha, maka mereka telah menumpahkan arak, mereka buang. Walaupun ada di antara mereka yang mempunyai arak jenis yang mahal, tapi sebab Nabi tak izinkan minum dan tak izinkan menjual, maka mereka buang semuanya, mentaati Allah dan Rasul. 4043 baca sanad dia. Maka daripada Abdul Rahman bin Wa'lah As-Sabai, beliau telah berkata, dalam sebuah riwayat menyebut Abdullah bin Abbas yang telah datang. Dalam riwayat yang kedua menyebut beliau telah bertanya sendiri kepada Abdullah bin Abbas, amma berkenaan tentang minuman yang yu'saru minal inab, diperah daripada anggur, iaitu arak. Arak diperbuat daripada anggur. Maka dia telah bertanya tentang hukum arak. Inna rajulan ahda, maka Abdullah bin Abbas pun menceritakan sebuah kisah. Beliau berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki ahda di Rasulullah, telah memberi hadiah kepada Nabi rawiyah dengan mazadah, maksudnya sama, iaitu bekas minuman. Maka seorang lelaki telah memberi satu bekas minuman arak kepada Nabi. Maka Nabi SAW telah bertanya kepadanya, hal alimta, adakah engkau tahu bahawa Allah telah mengharamkan arak? Maka lelaki ini berkata, la, tidak tahu wahai Rasulullah. Fasarra insana, maka lelaki ini terus berbisik dengan seorang lelaki yang lain. Maka Nabi SAW pun bertanya kepadanya, bima sarartah, apa yang kamu berbisik tadi dengan orang tersebut? Maka lelaki ini menjawab, amartuhu, aku telah menyuruhnya untuk dia menjual arak ni. Sebab haram untuk minum, maka diingat boleh jual. Maka Nabi SAW pun bersabda, innalladhi harrama syurbaha, sesungguhnya Allah zat yang mengharamkan minuman arak, juga mengharamkan menjual arak. Daripada sini kita belajar keluarlah istilah dalam fiqh bahawa sesuatu yang haram untuk diguna, maka haram juga penjualan dia. Maka tak boleh menjual. Sesuatu yang haram untuk diguna, diminum dan sebagainya, haram juga untuk menjualnya. Jelas ke jelas? Terus maka lelaki tersebut telah membuka bekas minuman yang berisi arak, dan dia telah mencurahkannya hatta zahaba ma fiha, sehingga mengalir keluar apa jua arak yang berada dalam bekas tersebut. 4044 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Okey. Wa bi ilai qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Wahb bin qala akhbarani Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'id an Abdurrahman bin Wa'lah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislah. 4045 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, lamma nazalatil ayat, apabila telah turunnya ayat daripada penghujung suratul Baqarah, maka Nabi SAW telah membaca ayat-ayat tersebut kepada orang ramai. Kemudian Nabi SAW telah melarang daripada jual beli berkenaan tentang arak. Maka lihat pada baris yang ketiga daripada bawah, daf'u syubhah, menghilangkan keraguan. Maka berkata qadi ayat, tahrimul khamri, ayat yang menceritakan pengharaman arak sebenarnya berada dalam suratul Maidah.
di mana Allah berfirman pada muka surat yang kedua juz yang ketujuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya arak, berjudi dan sebagainya, rijsun adalah maksiat dan dosa, adalah najis, dan ianya min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah diri kamu daripada perkara-perkara tersebut, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu beroleh kejayaan. Maka ayat pengharaman arak dalam surah Al-Ma'idah, bukan dalam surah Al-Baqarah. Wahia nazalat qabla ayatir riba, dan ayat yang ada dalam surah Al-Ma'idah turun dahulu sebelum daripada ayat-ayat riba yang ada pada penghujung suratul Baqarah. Fa inna ayatar riba akhiru ma nazala, bahkan ayat riba adalah antara ayat yang paling akhir turun di dalam tertib penurunan ayat-ayat Al-Quran. Fayahtamil, maka berkemungkinan bahawa larangan ini, iaitu larangan daripada berniaga arak, mutaakhiran, lewat pengharamannya berbanding daripada larangan untuk minum arak. Maka itu satu pandangan. Wayahtamil, pandangan yang kedua, annahu akhbara bitahrimi tijarah hina harumatil khamru thumma akhbara bihi marratan ukhra. Maka Nabi SAW dah maklumkan arak tak boleh minum, tak boleh jual. Cumanya bila turun ayat riba, Nabi SAW tegaskan lagi sekali, tidak boleh menjual arak. Maka ini adalah dua pandangan. Jelas ke jelas? 4046 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lamma unzilat, tak kala turunnya ayat-ayat daripada penghujung suratul Baqarah berkenaan tentang riba. Qalat, berkata Aisyah, kharaja Rasulullah, Nabi SAW telah keluar menuju ke masjid, faharramat tijarata fil khamar, maka Nabi telah menegaskan pengharaman menjual arak. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di negara kita arak tak dijual secara terbuka. Sebab kadang-kala alhamdulillah kita nampak yang Islam pun beli. Moga Allah kurniakan hidayah kepada setiap umat Islam. Wallahu alam. Kita akan sambung jam 3 petang daripada riwayat 4047 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.